dipertemukan dalam satu majlis yang namanya majlis makan-makan. Pertemuan ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita semalam hari Khamis kita merancang, kalau Allah tak takdirkan, maka ia tidak akan berlaku. Hari ini kehadiran baby Comel ni, Solehah Muntazah, tak ada dalam perancangan kita, kan? Tapi Allah telah merancang untuk dia hadir bersama-sama dengan kita. Sesungguhnya hidup kita ini daripada di alam roh hingga kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah dirancang oleh Allah. Anak-anak menghafal Al-Quran di bilik ini pun semuanya sudah dirancang oleh Allah. Anak-anak di bawah bimbingan Ustazah Aisyah pun semuanya sudah dirancang oleh Allah. Anak-anak hadir belajar di Bumi Tok Bacok ini pun semuanya sudah dirancang oleh Allah. Namun kita sebagai hamba-Nya kenalah berfikir dan merenung sejenak. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di tempat ini? Dan mungkin pada tahun ini kita boleh bertemu lagi, tapi pada tahun hadapan mungkin anak-anak semua akan berada di halaqah yang lain pula. Itu semua sudah di bawah perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Ustazah kasih sekalian, Mak tahun ini berumur 51 tahun. Ketika Mak dalam usia kamu semua 13 tahun, ya. Masa tu Mak dibesarkan, sebelum tu dibesarkan oleh nenek. Kemudian ketika berumur 13 tahun, Mak dibesarkan oleh kedua ibu bapa. Anak-anak, kita tak tahu siapa kita suatu hari, betul? Tetapi perjalanan kita di alam remaja inilah yang akan menentukan siapa kita di suatu hari. Dan sehebat mana pun kita kena ingat bahawa kita semua datang daripada Allah, dan kepadanya lah kita akan pergi. Apa yang Mak nak katakan pada hari ini ialah, jagalah Al-Quran yang ada dalam diri kamu. Ikhlaskanlah hati, semaikanlah ia agar ia subur di hati kamu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghulu kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemanisan Al-Quran itu hanya akan dapat kita rasai setelah kita betul-betul yakin tentang apa yang ada di sebalik Al-Quran itu. Anak-anak kini mungkin belum tahu macam mana pahitnya perjalanan hidup di alam remaja, bagaimana pahitnya hidup di alam dewasa, bagaimana pahitnya hidup di alam rumah tangga, bagaimana pahitnya hidup melahir dan membesarkan anak-anak, bagaimana pahitnya hidup menjadi seorang orang yang bekerja, kalau Mak sebagai guru, dan kalau macam-macam orang dalam menunaikan tanggungjawab. Tapi sesiapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, sesiapa yang menjadikan Al-Quran sebagai teman dan penyuluh hidupnya, insya-Allah, yakinlah kamu semua akan selamat.
Mungkin manis daripada Al-Quran itu macam kita makan sekarang. Kita hanya makan dan kita hanya kata sedapnya makanan. Ya? Tapi bila dia masuk dalam tubuh kita, setiap daripada benda yang kita makan itu ada yang pergi ke mata, betul? Ada yang pergi ke telinga, ada pergi ke kulit, ada pergi ke tulang, ada pergi ke usus, dan setiap makanan itu dibawa oleh Allah SWT mengikut tugasan-tugasan masing-masing. Tugas kita hanya makan, dan apa yang kita kata? Kenyang. Tapi kita tak tahu pun makanan mana yang memberi manfaat kepada kita, apakah yang berguna untuk mata kita, untuk kulit kita, untuk tulang kita dan sebagainya. Jadi Mak berpesan kepada anak-anak, selain daripada anak-anak menghafal Al-Quran, cubalah faham apa yang ada dalam intisari Al-Quran itu sendiri. Sebab kalau kita tengok mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, semuanya kita tak dapat tengok kecuali mukjizat Al-Quran. Al-Quran ada depan kita, kalimah-kalimahnya kita nampak, tetapi kemanisan di sebalik yang ada di dalam Al-Quran itu kita akan dapat setelah kita betul-betul hati kita suci dengan Allah SWT. Kita baca kalimah Al-Quran, tapi intipati daripada Al-Quran itu kita kena cari, dan kita kena berdoa dengan Allah agar kita dapat meresapkan dalam hati kita apa yang ada di sebalik Al-Quran. Satu benda yang nak anak-anak cubalah, ya? Salah satu daripada keberkatan Al-Quran ialah menghormati guru. Faham tak? Menghormati guru. Kalau kita belajar cikgu bahasa Inggeris, kita kena hormat cikgu bahasa Inggeris. InsyaAllah berkat daripada subjek bahasa Inggeris tu kita akan dapat. Lagi-lagilah guru Al-Quran. Ada satu cerita tentang subjek bahasa Inggeris. Zaman dulu Mak tak minat pelajaran bahasa Inggeris, dan cikgu yang mengajar Mak adalah cikgu bukan Islam, cikgu Cina. Masa tu Mak tak hormat pada cikgu Cina sekolah rendah. Apa kesan dia? Sekolah menengah Mak lemah bahasa Inggeris, dan Mak melanjutkan pelajaran ke Morocco kerana Mak tak minat pada bahasa Inggeris. Tapi subhanallah, di Morocco Mak jumpa lagi subjek bahasa Inggeris. Kemudian di Morocco Mak tak lulus setahun kerana subjek bahasa Inggeris. Kalaulah Mak jumpa cari cikgu Cina yang Mak buat jack, masa tu dia sedang mengajar, Mak buat jack, masa dia pusing belakang dia tu betul-betul kena ke atas batang hidung dia. Lepas daripada itulah cikgu Cina tu kata kat Mak, "Mahfuzah, you go away from my class." Kalau seorang cikgu berasa hati dengan kita, mungkin cikgu Cina tu tak maafkan Mak. Mak tak tahu kat mana dah cikgu Cina tu sekarang. Bila Mak sedar benda ni ketika Mak berada menjadi guru pada tahun 2000 di SMK Elati. Masa tu Mak jumpa seorang guru bahasa Inggeris yang hebat, Puan Norbi Abdul Rahman. Dia adalah merupakan guru yang Mak paling respect lah dalam perjalanan hidup Mak, yang sangat rajin. Masa itulah dia mengajar subjek bahasa Inggeris. Dia lah yang bimbing Mak untuk mula mencintai subjek bahasa Inggeris. Jadi anak-anak, benda penting untuk kita dapat berkat daripada kemanisan Al-Quran itu ialah tolong cinta kepada pemegang Al-Quran itu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kerana Al-Quran itu adalah milik Rasulullah, yang diberikan oleh malaikat kepada Rasulullah, kemudian disebarkan kepada semuanya. Banyak-banyakkan selawat. Dan guru yang mengajar kita Al-Quran, sejak daripada kita kenal huruf-huruf Al-Quran, kalau kita tak menghormati mereka, keberkatan daripada Al-Quran itu kita tak dapat. Antara guru Al-Quran kamu, Mak yakin, adalah guru ibadah. Betul tak? Jadi kemanisan, mudah atau susahnya kita hafal Al-Quran itu ialah benda yang paling penting. Kamu kena menghormati guru Al-Quran kamu sekarang.
Macam mana kita nak tahu cikgu tu terasa hati dengan kita? Kamu pernah tak tanya guru kamu, cikgu ada terasa hati dengan saya tak? Mak nak cerita seorang pengalaman anak murid mak. Nama dia Nora. Satu hari, dia ni seorang yang kalau baca buku cepat faham. Satu hari dia baca buku sains, dia tak faham. Dia baca tak faham, baca tak ingat. Sedangkan peperiksaan sudah dekat. Apa yang berlaku? Tiba-tiba dia telefon mak. Dia kata, "Ustazah, tolonglah saya." Saya kata, "Kenapa?" "Kenapa saya baca buku sains, Ustazah? Saya tak faham. Saya baca buku sains. Sedangkan subjek sains ni saya suka. Tapi kenapa saya tak faham?" Lepas tu mak kata kat dia, masa tu di sekolah sekolah tuan guru, mak kata, "Cuba pergi jumpa dengan semua cikgu sains kamu sejak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Maka dia pergi jumpa semua cikgu dia. Dia tanya, Cikgu mengajar saya sains tingkatan 1. Cikgu mengajar saya sains tingkatan 2. Di antara ramai-ramai cikgu yang dia tanya tu, dia tanya, "Cikgu, apa soalan yang saya kena tanya, Ustazah?" "Tanya cikgu kamu, cikgu ada terasa hati dengan saya tak?" Maka dia pun jumpa seorang cikgu, "Ada terasa hati dengan saya tak?" Maka cikgu tu kata, "Ya, saya ada terasa hati dengan kamu." Maka anak murid saya tanya, "Kenapa cikgu?" Dia kata, "Sejak datang cikgu baru sains, kamu dah tak senyum pada saya. Kamu jumpa saya, kamu dah tak macam dulu." Jadi anak murid saya kata, "Beberapa kali saya senyum pada kamu, kamu tak senyum pun pada saya. Saya masuk dalam bilik guru, saya sangat kecil hati dengan kamu." Lepas tu, "Cikgu, saya tak pernah tak senyum pada cikgu." "Ya, kamu banyak kali saya senyum pada kamu, kamu tak senyum pada saya. Mentang-mentang lah kamu dapat cikgu sains baru." Tahu tak apa yang berlaku? Anak murid saya ni dia pakai cermin mata. Setiap kali dia keluar daripada kelas, dia tak pakai cermin mata. So apa jadi? Dia tak nampak orang senyum pada dia. Daripada situlah dia kata, "Cikgu, saya minta maaf. Saya tak suka pakai cermin mata. Kalau saya pakai cermin, kalau tak pakai cermin mata, saya nampak muka orang je bulat. Saya tak tahu pun dia senyum atau tidak." Cikgu tu pun teruslah minta maaf dengan anak muridku, dan anak murid tu pun minta maaf dengan cikgu, dan cikgu tu pula minta maaf dengan anak murid. Jadi selepas daripada kejadian tu, dia balik ke rumah, dia baca balik buku, setiap muka surat terus masuk. Jadi di sini nak kata, dia tak sengaja benda tu, tapi kerana cikgu tu kecil hati, dia baca buku tak nampak. Saya berkata, "Macam mana awak baca selepas awak dah minta maaf cikgu?" "Subhanallah, Ustazah, saya buka sebelah, 2 belah, 3 belah, semua saya ingat." Jadi rahsia besar hidup kita berjaya menjadi seorang pelajar ialah menghormati guru. Betul, kita hormat. Tapi kadang-kadang kita tak tahu cikgu ada terasa hati dengan kita. Faham? Lagi-lagilah kalau kita buat salah dengan kedua ibu bapa. Jadi hari ni naklah dalam kamu menghafal Al-Quran ni, kalau boleh seminggu sekali pergi peluk cikgu. Zaman dulu guru Quran basuh anak murid, basuh kaki guru Quran. Zaman dulu guru Quran ni dia sangat, kalau guru Quran saya memang berjalan di hadapan dia, saya duduk. Zaman dulu guru Quran, kalau arwah ayah, saya memang takut pada arwah ayah. Sebab itulah bacaan Al-Quran kita lambat perlahan, lagi-lagilah subjek Al-Quran. Kalau subjek, saya kata tadi, kalau subjek sains pun macam tu. Awak boleh bayang tak kalau subjek Al-Quran? Jadi biarlah dalam awak hafal Quran ni seminggu sekali tak salah pergi jumpa ustazah. "Ustazah, saya ada buat salah tak kena ustazah? Kalau salah, boleh tak ustazah tunjukkan kepada saya kesalahan saya?" Faham? Sebab cikgu subjek lain, dia tak sama dengan subjek Al-Quran. Subjek Al-Quran ni kamu hanya ada 10 orang. Cikgu tahu pasal kamu A to Z di sekolah. Dan kamu bersama dengan dia banyak jam berbanding dengan subjek lain. Betul? Saya, kadang-kadang saya duduk dalam kelas, ada muka anak murid yang saya tak boleh tengok. Saya tak tahu kenapa. Tak boleh tengok muka dia. Tak tahulah nak marah ke nak apa, tak tahu. Jadi, tapi kita kadang-kadang cikgu ni cepat tak maafkan anak murid. Jadi itu harapan saya. Saya harap awak semua jumpa dengan guru dengan Ustazah Aisyah. Bukan hari ini sebab kita dah lambat. Hari-hari lain awak jumpa Ustazah, awak tanya Ustazah, saya ada buat kena tak kena tak dengan Ustazah. Ustazah boleh tak tegur saya apa yang saya tak kena. Faham? Itu saja kepada Ustazah. Subhanallah yang kita syukur. Assalamualaikum. Semoga kamu semakin dihati.
Terima kasih, Lagi lah Mak. kalau kita dengan mak kita hari-hari kita tanya mak saya buat salah apa kan mak. Okay. Terima kasih atas semuanya. Okay, Mak Mak. tak ada kelakar apa-apa. Okay. Tapi dengan cikgu kamu jadi sendiri. Mak very happy sebab kehadiran you all ni telah menjadikan diri mak lebih cahaya. Cahaya tempat aku. Kau tak tahu betapa bestnya bila seorang guru menyanyi anak murid. Dan bila anak murid pula menyanyi cikgu. Macam cinta terbalas. Arwah ayah saya kata, carilah kawan, dia beribu. Jangan cari kawan, lawan dia pun. Mak memang visi hidup mak suka menyayangi dan paling suka kalau disayangi. Kita suka menyayangi tapi kadang-kadang orang tak sayang kat kita kan. Macam cinta tak terbalas. Tapi dengan you all ni mak rasa mak dapat dari kamu, mak bagi kat kamu, mak dapat dari kamu. Sisi. Lagi-lagi ada. Kamu dah nampak mak tak tahu. Okay. Aku cikgu sana belum. Yang ni tinggal biar mak. Tak apa, Mak.